Selamat datang ke Sekadar Berita. Hari ini, kami bawakan satu laporan yang sedang diperkatakan ramai. Dua pemain warisan, Hector Havel dan John Irazabal, kini sah menyertai kelab Johor Darul Ta'zim. Dan yang menjadi persoalan utama, adakah langkah mereka meninggalkan kelab luar negara untuk menyertai JDT satu keputusan tepat, atau sebenarnya mereka melepaskan peluang keemasan untuk kekal di pentas bola sepak Eropah? Inilah persoalan yang cuba dijawab oleh penyokong, pemerhati dan pengkritik bola sepak tanah air. Tapi selepas anda dengar sendiri fakta dan strategi di sebalik keputusan ini, mungkin anda akan ubah pandangan. Mungkin anda akan faham kenapa dua pemain ini memilih untuk pulang ke Malaysia. Dan mungkin anda juga akan bersetuju bahawa inilah langkah paling bijak yang mereka pernah buat dalam kerjaya mereka. Siapa sebenarnya Hector Havel dan John Irazabal? Dari kelab mana mereka datang? Dan kenapa kami di Sekadar Berita yakin menyertai JDT adalah jauh lebih baik berbanding kekal di Eropah? Jawapannya, semuanya akan anda dengar sekarang. Menurut data rasmi Transfermarkt dan Wikipedia, Hector Havel ialah pemain tengah berusia 29 tahun, kelahiran Belanda dan berdarah Malaysia melalui datuknya dari Melaka. Beliau memulakan karier di ADO Den Haag dalam Liga Eredivisie sebelum berpindah ke AEK Larnaca di Cyprus. Di sana, Havel membuat lebih 70 penampilan liga, menjaringkan 5 gol dan membantu pasukannya menjulang Piala Cyprus dan Piala Super Cyprus. Selepas itu, beliau beraksi di Spanyol bersama FC Andorra dan FC Cartagena, serta di Portugal bersama Portimonense SC. Manakala John Irazabal pula ialah pemain pertahanan kiri kelahiran Bilbao, Spanyol dan berdarah Malaysia melalui ibunya dari Sabah. Beliau bermain dalam sistem pembangunan Athletic Bilbao sebelum beraksi bersama SD Amorebieta. Irazabal membantu Amorebieta mencipta sejarah, naik ke Segunda Division buat kali pertama dalam sejarah kelab itu. Kemudiannya, beliau beraksi bersama Sabah FC di Azerbaijan selama 3 musim, dengan hampir 80 penampilan liga dan 5 gol. Dan sekarang, selepas kontrak mereka berdua tamat secara rasmi, mereka mengambil langkah seterusnya, menyertai JDT. Dan langkah ini bukan kerana mereka tidak diperlukan di kelab lama, tetapi kerana mereka mahu satu perkara: platform yang lebih stabil, konsisten dan selari dengan matlamat mereka bersama skuad kebangsaan Malaysia. Dari sudut pembangunan kerjaya dan persiapan menuju kejohanan besar seperti kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia, kami di Sekadar Berita percaya ini adalah langkah paling tepat. Dan berikut ialah 3 sebab utama yang menjadikan keputusan ini sangat masuk akal, bukan sekadar untuk pemain, tetapi untuk Harimau Malaya. Pertama, jaminan minit bermain secara konsisten. Kedua, penyertaan dalam saingan bertaraf tinggi seperti ACL Elite. Dan ketiga, keserasian taktikal dengan rakan sepasukan Harimau Malaya. Kita mulakan dengan yang pertama, jaminan minit bermain secara konsisten. Sebagai pemain profesional, tiada apa yang lebih penting daripada beraksi setiap minggu dalam perlawanan kompetitif. Havel dan Irazabal datang ke JDT bukan kerana kekurangan minit bermain, tetapi kerana mereka mahu memastikan kesinambungan itu berterusan dalam sistem yang menyokong mereka sepenuhnya. Di JDT, struktur pasukan sangat jelas. Tiada gangguan kewangan, tiada ketidakstabilan pengurusan. Dan paling penting, peluang untuk menjadi tonggak utama memang terbuka luas. Pemain seperti Havel, dengan pengalaman di Liga Cyprus dan Spanyol, dijangka akan menjadi pemacu utama di bahagian tengah. Manakala Irazabal, yang terkenal dengan kepantasan dan disiplin bertahan, sangat sesuai dalam sistem JDT yang aktif menyerang melalui back sisi. Mereka akan bermain dalam Liga Super, Piala FA, Piala Malaysia dan perlawanan peringkat Asia setiap minggu. Dan minit bermain yang konsisten adalah kunci utama kepada prestasi cemerlang apabila dipanggil ke skuad kebangsaan. Pemain yang cergas, tajam dan cukup perlawanan adalah pemain yang berguna kepada negara. Kita teruskan dengan faktor kedua, penyertaan dalam saingan bertaraf tinggi seperti AFC Champions League Elite. ACL Elite adalah pentas tertinggi untuk kelab Asia dan JDT berada dalam kelompok elit itu. Menurut laporan rasmi AFC dan Opta, JDT kini berada dalam top 10 kelab terbaik Asia dan satu-satunya kelab Asia Tenggara dalam senarai itu. Musim lalu,
mereka melangkah ke pusingan 16 terbaik ACL, menentang kelab seperti Kawasaki Frontale dan Ulsan Hyundai. Dan musim ini, mereka dijangka akan bertemu semula kelab-kelab besar seperti Al Hilal dari Arab Saudi dan Yokohama F. Marinos dari Jepun. Ini memberi peluang kepada Hevel dan Irazabal untuk beraksi di pentas sebenar, bukan sekadar liga domestik. Ini bukan aksi persahabatan, tapi perlawanan penuh tekanan dan intensiti tinggi. Di sinilah pengalaman mereka akan dibentuk. Di sinilah mereka belajar bagaimana untuk menang dalam perlawanan yang semua orang sedang menonton. Dan bila mereka kembali bersama Harimau Malaya, mereka sudah terbiasa dengan tekanan, terbiasa dengan saingan yang cepat dan fizikal. Pengalaman ACL ini adalah sesuatu yang tidak semua pemain Malaysia pernah rasa, tapi mereka akan mengalaminya setiap musim. Dan itu kelebihan besar untuk skuad negara. Faktor ketiga, keserasian taktikal dengan ratian sepasukan Harimau Malaya. Ini mungkin faktor paling besar dari sudut pasukan kebangsaan. Majoriti pemain utama skuad negara ketika ini bermain bersama JDT. Arif Aiman, Safawi Rashid, Syamer Kuti, Corbin Ong, Shihan Hazmi, Matt Davis, semua ini adalah pemain JDT. Apabila Hevel dan Irazabal turut serta dalam sistem yang sama, apa yang berlaku ialah mereka berlatih bersama setiap hari, faham corak permainan, tahu bila nak hantaran pendek, bila nak tukar arah, dan tahu bagaimana rakan mereka berfikir di atas padang. Ini mempercepatkan proses integrasi mereka dalam skuad kebangsaan. Keserasian bukan lagi isu, dan ini penting apabila berdepan lawan yang kuat. Jurulatih tidak perlu bazirkan masa membentuk gandengan, kerana gandengan itu sudah terbina di peringkat kelab. Inilah kelebihan utama JDT sebagai nadi Harimau Malaya, dan inilah sebab utama kenapa langkah Hevel dan Irazabal sangat strategik, bukan sekadar berfokus kepada kelab, tetapi kepada negara. Dari segi fasiliti dan pengurusan pula, menurut laporan The Analyst, Opta dan Astro Arena, JDT memiliki stadium bertaraf FIFA, pusat latihan canggih, bayaran gaji tepat dan pengurusan yang stabil di bawah DYM Tunku Ismail. Mereka mempunyai segala-galanya yang diperlukan untuk menjadi kelab Asia bertaraf dunia. Dan inilah persekitaran profesional yang dicari oleh pemain seperti Hevel dan Irazabal. Dengan semua ini, apa lagi yang perlu diragui? Kesimpulannya, keputusan mereka menyertai JDT bukan disebabkan penurunan prestasi, bukan kerana tiada tawaran lain, tetapi kerana mereka nampak sesuatu yang orang lain belum nampak, bahawa untuk maju, bukan semestinya perlu kekal di Eropah. Kadang-kadang, langkah terbaik ialah kembali ke tempat yang paling memahami misi anda. Dan misi mereka adalah untuk memberi yang terbaik kepada Harimau Malaya. Kami di Sekadar Berita menyokong penuh langkah ini. Dan kami percaya, ini bukan sekadar perpindahan. Ini adalah permulaan satu era baru. Sekian laporan khas hari ini. Teruskan menyokong Harimau Malaya, kerana masa depan bola sepak kita sedang dibentuk hari ini. Jumpa lagi.